Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, pada 21 Januari tahun 2023 yang lepas, dunia umat Islam dikejutkan dengan satu video pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh salah seorang ahli politik Sweden yang bernama Rasmus Paludan. Jom kita tengok video berkenaan dan kita berikan reaction secara bersama-sama. Sahabat-sahabat, ini gambar yang anda boleh tengok di sebelah sini. Ini ada Rasmus Paludan yang pakai topi itu, yang tengah pegang Al-Quran di tangannya itu. Saya tak keluarkan audio di sini disebabkan tak ada banyak manfaat. Dia pun tak cakap bahasa Inggeris. Dia cakap mungkin Swedish. Dia cakap dalam bahasa Swedish. So sekarang ni pada tangan dia ada Al-Quran yang dia pegang dan dia sedang berikan ceramah. Nampak tu dia buang Quran macam tu saja. Tu nampak tu. Dia buang Quran macam tu saja. Aduh, kuacaknya. Dan dia dikawal Dia dikawal oleh polis daripada Sweden. Dan dimaklumkan bahawa perkumpulan yang dia buat ni dan tujuan dia adalah untuk membakar Al-Quran ini memang telah diberikan kebenaran oleh pihak polis Sweden. Tengok dekat situ ada orang Sweden dan polis Sweden yang menjaganya. Tengok di sini memang ada polis Sweden. Bukan seorang, ramai polis Sweden dekat sini. Kita tengok dekat sini polis-polis Sweden. Bukan seorang dua, ramai dekat sini mengelilingi, menjaga dan juga mempertahankan Rasmus Paludan daripada dikenakan apa-apa tindakan. Boleh jadi dia nak kena tembak ke, nak kena baling batu. Sebab sebelum ni dia pernah kena baling batu juga disebabkan proses yang sama ataupun projek yang sama yang dia buat, program yang sama dia buat, program kuajak dia, iaitu dia bakar Al-Quran. Pada waktu yang lain dia buat Quran macam baseball. Ini ni Quran ada dekat bawah dan dia baling Quran tu dekat bawah tu. Ni memang sengaja untuk mengangkat isu sentimen perkauman, mengangkat isu sentimen orang Islam, bagi orang Islam tak puas hati. Kita tengok kemudian dia angkat Al-Quran tu dengan tujuan dia nak bakar Al-Quran ni. Kita tengok memang kuajak dia ni, muka kuajak ni, geram aku ni. Dia cakap bahasa Sweden, saya tak faham bahasa Sweden. Kalau dia cakap bahasa orang putih mungkin boleh kita translate sikit kan. Tengok dekat tangan dia ada pemetik api. Tengok kuajak dia ni, dia mula bakar. Bakar kali pertama tak jadi. Aduh, hai. Tu dia minta backup, suruh orang sebelah dia duduk rapat sikit tu. Nak bakar tu. Tu dia mula bakar Quran tu, nampak tu. Kuajak dia ni. Kuajak nak haram. Nampak tu. Dia bukan takat bakar Quran dia tunjuk dekat orang, dia bangkitkan. Peganglah sampai ke sudah. Kau berani sangat? Tak mau. Letak bawah juga. Takut kena bakar lah tu. Tu nampak tu. Yang dia bakar tu adalah Al-Quran. Yang dia bakar tu, yang kita nampak terbakar sekarang ni adalah Al-Quran. Dibakar oleh seorang lelaki yang cukup kuajak. Ni. Okey, cukup lah. Kita tengok video dia. Tak boleh lama-lama. Satgi kan ada benda yang kena hempuk orang. Rasmus Paludan ni, dia punya kuajak dia bukan waktu ni saja, dan dia dah banyak kali, tak habis-habis dia buat benda seperti ini, mengangkat isu yang dapat mengangkat marah orang Islam. Pada 19 September tahun 2021 dia pernah baling-baling Quran macam bola baseball, bola sepak Amerika dia kata. Jom kita tengok video tu. Ni dia pakai topi tu, topi Trump Cruz dia punya parti politik. Nampak tu dia main baling-baling macam tu je. Quran tu dia main baling-baling macam tu juga. Ada orang ambil pula, buat macam bola baseball. Kuajak nak haram jadah dia ni. Tu dia. Koyak Quran tu sampai koyak Quran tu, dia buat relax je. Nampak tu. Memang tujuan dia nak pergi buat jahat ni. Nampak tu. Aduh, hai. Inilah dia ni mangkuk ni yang bernama Rasmus Paludan. Salah seorang daripada pemimpin besar politik dekat Sweden. Walaupun umur dia baru 41 tahun, dia ni adalah pemimpin tertinggi bagi parti yang dia sendiri jadi founder dia, Trump Cruz di Sweden. Satu parti yang memang agenda yang dibawa agenda anti-Islam, yang bukan sekadar simple-simple tapi keterlaluan. Rasmus Paludan ni dia pernah sebut, dia kata the best thing that could happen would be not to have a single Muslim left on our dear earth. Satu kenyataan yang cukup ekstrim tetapi masih lagi dibiarkan oleh kerajaan Sweden. Kalau kita tengok orang Islam kalau sebut perkataan seperti
seperti itu, pasti mereka ni telah ditangkap, disebut sebagai teroris. Sampai ke hari ini, Rasmus Paludan masih lagi bebas di Sweden. Dia boleh buat apa yang dia suka dekat Sweden tanpa ada orang yang ambil tindakan kepada diri dia. Ini adalah satu perkara yang mengecewakan. Di negara kita Malaysia, kita tengok ada parti PAS, ada parti UMNO, bahkan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah keluarkan kenyataan yang mengutuk apa yang telah dilakukan oleh Rasmus Paludan. Tetapi perkara ini tak akan berlaku apa-apa sekiranya kita terus diam dan tidak memberikan kecaman terhadap apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan. Kalau kita masih lagi duduk tidak cakna tentang apa yang berlaku kepada umat Islam pada hari ini, pasti mereka akan pijak kita, mereka akan buat perkara seperti ini berulang-ulang. Rasmus Paludan bukan kali pertama dia buat benda ni. Dia dah buat banyak kali sebelum ini. Dan ini adalah antara siri-siri perkara yang dia buat. Dia mengikuti sejak tahun 2016 pelbagai demonstrasi anti-Islam dan dia memberikan ucapan-ucapan yang bersifat buruk, keji dan hina yang diberikan kepada umat Islam dan juga agama Islam. Kita sebagai orang Islam dilarang daripada membakar apa-apa buku daripada orang-orang agama yang lain, buku-buku holy agama yang lain, buku-buku mulia agama yang lain. Walaupun kita tak setuju dengan buku Bible, walaupun kita tak setuju dengan buku yang dikeluarkan oleh orang-orang Hindu, kita tak setuju dengan buku mereka, tetapi kita tidak akan melakukan penghinaan seperti itu kerana agama kita melarang daripada menunjukkan penghinaan seperti membakar buku-buku mereka. Bukan sekadar buku, bahkan gereja juga dilarang daripada dibuat apa-apa, dilarang daripada dirobohkan sekalipun di dalam medan perang. Inilah yang berlaku, inilah yang kita ambil dan inilah yang kita diajarkan oleh orang Islam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan adalah satu perkara yang semua umat Islam perlu sedar dan semua umat Islam perlu mengutuk perbuatan seperti ini. Sebahagian orang telah membuat kempen untuk boikot barang-barang daripada Sweden dan ini adalah satu perkara yang boleh disokong buat masa ini. Kita sokong untuk projek kita boikot barang-barangan daripada Sweden sehingga kerajaan Sweden sendiri mengambil tindakan kepada Rasmus Paludan. Ini yang perlu kita gesa dan gesaan ini bukan sekadar umat Islam di Malaysia, umat Islam di India juga telah melakukannya, umat Islam di Turki pun telah melakukannya. Kita umat Islam di seluruh dunia perlu bangkit atas isu ini. Bukan sekadar orang Islam, orang yang bukan Islam juga telah tahu bahawa ini bukan isu sekadar penghinaan terhadap agama Islam, tetapi ia adalah penghinaan kepada kebebasan beragama dan penghinaan yang telah mencari-cari demokrasi. Kita kena kempen kepada orang kita kena kempen kepada umat Islam secara keseluruhannya. Semua orang perlu membaca buku Inilah Islam yang semestinya difahami sehingga tidak berlaku Islamofobia, tidak berlaku kesalahfahaman terhadap agama. Dapatkan buku ni, saya letakkan link dekat bahagian description. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Saya harap video hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Sebarkan video ini, sebarkan kefahaman ini. Moga-moga lebih ramai mendapat manfaat. Terima kasih banyak, sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.